Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ajwa binti Muhammad Borhai. Saya dari kumpulan PISMP PI 1619. Ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Haifah Hazira binti Hamdan, Aimi Hazwani binti Syahari, Maizatul Umiah binti Maksuruji dan Nabiha binti Muhammad Fauzi. Jadi, kumpulan saya akan membentangkan tentang kraf perkemahan, mempersembahkan. Nama saya Aimi Hazwani binti Syahari daripada kumpulan PISMP PI 1619. Baiklah, dalam aktiviti perkemahan ni, benda yang paling penting kita perlu ada ialah kemah. Jadi kemah ni terdapat banyak jenis. Jadi saya akan terangkan 4 jenis kemah yang selalu digunakan dan terkenal lah. Baiklah, ini jenis kemah yang pertama iaitu ridge tent. Kita boleh tengok rupa dan bentuk kemah ridge tent kat sini. Kemah ridge tent ni mempunyai tiang yang melintang di sepanjang bumbung. Kita boleh tengok dekat gambar tu ada tiang dekat atas panjang melintang. Diperbuat daripada bahan nylon yang ringan. Kain dia diperbuat daripada bahan nylon yang ringan, jadi mudah dibawa dan dilipat. Jenis kemah yang kedua ialah dome tent. Kemah ini seakan bentuk piramid tetapi dia tidak tajam dekat atas. Dekat atas dia gelembung. Kemah jenis dome tent ni dia berbentuk gelembung. Menggunakan bahan yang sesuai serta fleksibel, kemah ni ringan dan mudah dibawa serta sesuai untuk perkemahan seperti di sekolah. Jadi kemah dome tent ni ialah kemah yang selalu digunakan untuk aktiviti perkemahan. Tak kira dekat sekolah ataupun di program mana, kemah dome tent ni selalu digunakan. Kita tengok jenis kemah yang ketiga iaitu frame tent. Kita tengok rupa dan bentuk frame tent ni macam mana. Kemah frame tent ni, kemah ni jenis besar dan biasa digunakan untuk perkemahan keluarga. Jadi kalau berkemah bersama keluarga yang ramai, sesuailah guna frame tent ni sebab ramai ahli yang boleh masuk dalam satu kemah. Kemah frame tent ni, rangka kemah dipasang terlebih dahulu, kemudian barulah pasang canvas, baru pasang kain dia. Jadi kemah yang terakhir, jenis kemah yang terakhir ialah bell tent. Kemah ni juga selalu kita nampak tapi dekat sesetengah tempat sahaja. Kita tengok kemah bell tent ni, dia mempunyai satu sahaja tiang tinggi di puncak kemah. Kita nampak dekat bahagian tengah tu dia tinggi kan, sebab dia ada satu tiang dekat tengah-tengah tu, tiang yang tinggi lah. Kemah ni selalu digunakan di tempat seperti fun fair. Kita selalu nampak kemah macam ni dekat tempat macam fun fair. Kemudian kemah ni sudah jarang digunakan dan diganti dengan kemah jenis dome. Sekarang ni memang ramai yang menggunakan kemah dome untuk aktiviti perkemahan. Baiklah, saya Maizatul Umiah binti Maksuruji. Saya akan menerangkan serba sedikit perkara yang kita perlu lakukan sebelum kita mendirikan kemah. Yang pertama, kita perlu pastikan kawasan kemah tidaklah di bawah pokok yang tua, kerana pokok yang tua ini berkemungkinan dahannya akan patah dan akan menghempap kemah kita. Yang kedua, kita pastikan kawasan kemah berada pada kawasan tanah rata untuk memudahkan kita mendirikan kemah dan juga mengelakkan daripada berlakunya kawasan air bertakung di kawasan perkemahan. Yang ketiga pula, pastikan kawasan kemah kita tidak terdapat sebarang sarang semut ataupun serangga-serangga yang berbahaya dan juga bukan kawasan tempat tinggal binatang buas dan juga laluan binatang buas. Yang keempat, ketika memasang kemah di kawasan yang rata, kita juga perlu memerhati atau mengetahui arah angin kerana kawasan tersebut perlulah bebas daripada laluan angin yang kencang, atau erti kata lain, kawasan tersebut perlulah terlindung daripada tiupan angin yang secara terus. Dan yang kelima pula adalah kedudukan kemah seharusnya mendapat sinar matahari di waktu pagi kerana untuk mengeringkan kelembapan udara di dalam kemah dan juga bertujuan untuk mengeringkan pakaian dan juga peralatan-peralatan yang basah. Itu sahaja pengenalan sebelum membuat pemasangan kemah. Hai, nama saya Haifah Hazira binti Hamdan. Jadi pada hari ini saya akan memperkenalkan alatan yang perlu ada untuk membina sebuah kemah. Yang pertama sekali kita perlukan kemah utama lah. Di sini di bawah ni adalah kemah utama yang berwarna hijau ni. Jadi bahan yang kedua adalah rod ataupun penyambung untuk sambungkan kemah. Yang ketiga adalah bumbung atas kemah tu. Yang keempat adalah pancang. Ni pancang lah. Yang pertama sekali kita perlu bentangkan kemah di kawasan di atas tanah yang rata lah. Selepas itu kita ambil satu rod ataupun penyambung dan masukkan ke dalam lubang yang disediakan lah, secara bersilang. Masukkan dia. Ini dah set satu. Lepas tu ambil lagi satu dan masukkan dalam secara bersilang di lubang yang lagi satu.
Okey, dan perlu diingatkan untuk buat secara berhati-hati supaya rod tersebut tidak patah. Okey, kemudian tegakkannya, pakai. Dan di bahagian tengah ni, kita ikat. Di bahagian atas ni kan, kita ikat supaya dia tidak lari lah. Okay, siap untuk bahagian ni. Okay, lepas tu kita boleh ikat, jadikan kemah macam tu. Okay, lepas tu hujung ni kita perlu matikan dia. Dekat yang warna putih ni kan. Okay, 4 kot macam tu. Okey, kita dah dirikan kemah tersebut. Okey, dah dirikan. Sebenarnya lagi bagus untuk pasang kemah ni memerlukan 3 atau 4 orang lah. 2 hingga 3-4 orang. Okey, selepas tu dah dirikan kemah semua, kita ambil pancang. Okey, pancang. Dan kita cocoklah tanam dia kat sini supaya kemah tersebut tak bergerak kan. Okey, kamu yang sana pun sama, tanam dia di sana supaya kemah tersebut tidak bergerak. Saya nak berat lagi. Seterusnya, dia dah siap macam ni. Kita letakkan bumbung dia ke atas ni supaya sinaran matahari atau sebagainya lah tidak masuk dalam kemah. Okey, dah siap kemah. Kita dan kemah ni perlulah ada satu luar dia, luar siku ada, dan sebenarnya dari dalam ni penting juga lah untuk elakkan serangga dan sebagainya masuk kan kat dalam kemah kita. Okay, baik, selepas kita dah gunakan kemah ini, kita akan buka. Saya nak buka kemah ni. Okay, yang pertama sekali kita buka bumbung dia dahulu. Okay, kita buka bumbung dia, lipat dan letak di tepi lah, lipat dia. Okay, seterusnya kita buka pancang. Pancang dia kita buka 4. Okey, siap untuk buka pancang dan masukkan di tempat dia lah. Okey, sebaiknya masa kita buka kemah ni, kita bukalah dia punya tutup masuk dalam ni supaya angin dia boleh keluar kan. Jangan lupa. Okey, buka tali atas bumbung tu. Okey. Selepas itu kita keluarkan dia punya rod atau penyambung tu daripada tempatnya. Okey, dah macam ni. Okay. Dah macam ni, kita keluarkanlah dia punya rod atau penyambung dia daripada tempatnya. Satu. Okay, perlu berhati-hati lah supaya dia tidak patah. Okey, seterusnya dia punya yang kemah utama tu lah, kita lipat. Okey, dan lepas kita dah lipat dia kan, masukkanlah dalam beg dia. Masukkan semua barangnya dan simpan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, nama saya Nabiha binti Muhammad Fauzi dari kelas PISMP PI 1619. Okay, untuk craft perkemahan ini, kami telah memilih untuk membuat gadget tempat ampaian. Gadget ini digunakan untuk menyindai alatan memasak, pakaian dan sebagainya. Maksudnya dia ni pelbagai guna. Kemudian gadget ini juga dia boleh dialih di mana-mana sahaja, ataupun kita boleh panggil juga gadget tempat ampaian mudah alih.
Okey, peralatan yang diperlukan untuk membuat gadget ini ialah yang pertama 5 batang lidi sate, dan yang kedua tali untuk mengikat, dan yang ketiga gunting. Okey, untuk gadget ini kami menggunakan 2 jenis ikatan dan simpulan sahaja, iaitu ikatan seraya dan simpul manuk. Hanya 2 jenis ikatan ini sahaja. Okey, kami akan menunjukkan cara bagaimana kami membina gadget ini. Pertama sekali kami akan membentukkan atau mencantumkan 2 batang lidi membentuk X. Untuk cantuman ini kami akan menggunakan ikatan seraya. Okey, untuk ikatan seraya pada permulaannya kita perlu membuat simpul manuk terlebih dahulu. Okey, setelah simpul manuk dibuat, kita boleh cantumkan 2 batang lidi ini dan membuat simpulan seraya. Okey, telah siap simpulan seraya. Okey, untuk cantuman lidi yang berbentuk X ini kita memerlukan 2 bahagian. Okey, 2 bahagian seperti ini. Okey, kita akan ambil satu lidi lagi dan kita akan cantumkan pada kaki bahagian X yang telah kita buat. Okey, untuk cantuman ini juga kita akan gunakan ikatan seraya. Okey, ikatan seraya juga mesti dimulakan dengan simpulan manuk. Okay, selepas siap pada kaki yang pertama, kita akan buat pada X yang kedua pula. Okay, bahagian sisi yang kedua yang seterusnya. Okay, maka telah siaplah gadget kita apabila kita telah mencantumkan keempat-empat penjuru. Okay, pada bahagian atas itu kita nampak kita hanya meletakkan sahaja lidi di atas itu kerana ini merupakan gadget ampaian mudah alih, di mana setelah kita siap menyedai pakaian, kita boleh mengalihkan barangan itu dengan meletakkan yang lain pula, seperti meletakkan barangan dapur seperti senduk, periuk dan sebagainya. Baik, inilah hasil daripada binaan kami tadi. Kami gunakannya untuk menyedai tuala pakaian ataupun boleh juga kita letakkan alatan memasak seperti kuali, periuk dan sebagainya. Sebelum melaksanakan aktiviti apungan di air, peserta perlulah memakai pakaian yang bersesuaian dengan aktiviti di air. Yang kedua, memakai jaket keselamatan. Dan yang terakhir sekali, peserta perlulah sehat fizikal dan mental. Semasa melaksanakan aktiviti apungan di air pula, peserta perlulah berenang mengikut arah yang ditetapkan. Yang kedua pula, peserta hanya dibenarkan mengapungkan badan secara berkumpulan. Dan yang terakhir sekali, peserta perlulah mempelajari simbol-simbol berenang. Selepas melaksanakan aktiviti apungan di air pula, jurulatih perlulah memastikan setiap peserta sampai ke pangkalan. Yang kedua pula, setiap alatan yang digunakan perlulah mencukupi dan tidak rosak. Dan yang terakhir sekali iaitu sesi refleksi. Okey, seterusnya cara memakai jaket keselamatan. Okey, cara yang pertama, lihat label yang terdapat pada jaket keselamatan. Ini adalah label yang terdapat pada jaket tersebut. Label penting untuk menjaga kualiti jaket dari semasa ke semasa. Terdapat jaket yang pada labelnya terdapat maklumat-maklumat yang penting seperti saiz jaket keselamatan. Okey, seterusnya, kenal pasti sekiranya terdapat kerosakan pada life jacket. Okey, setelah memastikan tiada kerosakan, pakai dengan kemas dan betul. Ketatkan semua part kekunci. Pastikan semua part kekunci diikat ketat dan betul. Part kekunci ini penting supaya jaket tidak mudah terlucut ketika berada di permukaan air. Kenal pasti
sama ada jaket digunakan dengan betul dan sesuai pada badan pemakai. Okey, cara untuk mengenal pastinya ialah angkat sedikit bahu jaket keselamatan. Okey, pastikan ia tidak melebihi dagu ataupun telinga. Ia akan terasa ketat tetapi selesa. Okey, itu saja cara memakai jaket keselamatan. Okey, sedikit maklumat tambahan. Warna jaket keselamatan mempunyai warna yang terang supaya pemakai mudah untuk dikenal pasti. Okey. Hari ini saya akan menunjukkan cara mengapung diri atas air menggunakan jaket keselamatan. Ayuh kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya akan menerangkan secara ringkas mengenai SOP sebelum, semasa dan selepas aktiviti berkayak. Pertama sekali kita tengok daripada segi SOP sebelum aktiviti berkayak. Yang pertama, sebelum melaksanakan aktiviti berkayak, kita perlulah melakukan taklimat peralatan ataupun ulangan kaji kelas teori. Yang kedua, taklimat keselamatan. Taklimat keselamatan adalah satu perkara yang amat penting untuk dirasakan bagi memastikan setiap individu kumpulan yang menyertai aktiviti berkayak mematuhi setiap arahan keselamatan yang telah ditentukan. Yang ketiga, pemeriksaan aktiviti berkayak, kita perlulah melakukan pemeriksaan peralatan berkayak. Setiap peralatan tersebut berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan. Ketiga, keempat, isi pemeriksaan sangat penting bagi memastikan otot kita berada dalam keadaan baik dan bagi mengelakkan cederaan seperti cederaan otot. Kedua, sebenarnya kita tengok dari segi SOP semasa melakukan aktiviti berkayak. Yang pertama, kumpulan sasaran mematuhi segala arahan dari pelatih. Yang kedua, setiap individu perlulah menetapkan disiplin yang tinggi sepanjang latihan. Dan yang ketiga, setiap individu juga perlu mengutamakan keselamatan semasa aktiviti berkayak dijalankan. Yang terakhir, kita tengok dari segi SOP selepas melakukan aktiviti berkayak. Pertama, kita perlu melakukan aktiviti regangan badan agar otot kita berada dalam keadaan yang baik dan untuk mengelakkan sebarang kecederaan pada otot kita. Yang kedua, mengemas peralatan yang telah digunakan. Pastikan setiap peralatan yang digunakan dikemas dengan rapi dan disimpan pada tempat yang telah disediakan. Dan yang ketiga, aktiviti taklimat program aktiviti berkayak ataupun melakukan sedikit refleksi daripada aktiviti berkayak. Kumpulan sasaran selepas aktiviti berkayak dilakukan. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada jenis-jenis kayak. Okey, jadi jenis yang pertama ialah jenis kayak getah. Yang kedua ialah kayak laut. Okey, yang ketiga ialah kayak lurah atau disebut sebagai creekboat. Yang keempat ialah kayak pecut. Yang kelima kayak polo. Dan yang keenam ialah kayak slalom. Bahagian kiri kayak dipanggil sebagai port side. Manakala bahagian kanan kayak dipanggil sebagai starboard. Okey, bahagian depan pula dipanggil sebagai bow
dan bahagian belakang dipanggil sebagai stern. Okey, bahagian tengah di mana tempat ruang besar itu dipanggil sebagai kokpit. Okey, kalau kita tengok bahagian tempat duduk pula dipanggil sebagai seat. Okey, kalau kita tengok gambar ni pula terdapat carrying handle. Ia digunakan untuk membawa kayak tersebut lah. Bahagian bawah kayak tersebut pula dipanggil sebagai hull. Okey, bahagian yang seterusnya dipanggil sebagai hatch. Hatch ni digunakan untuk menyimpan barang-barang lah. Di sini pula ada serial number, mana ada number untuk kita kenal pasti kayak tersebut supaya tidak hilang data tentang kayak tersebut. Baiklah, kita pergi pula ke anatomi pendayung. Okey, bagi bahagian pendayung yang pertama dipanggil sebagai shaft. Bahagian shaft digunakan untuk memegang pendayung tersebut. Okey, bahagian yang kedua pula dipanggil sebagai throat. Bahagian throat ni digunakan dia menjadi penyambung antara bahagian shaft iaitu bahagian pemegang tadi dengan bahagian bawah pendayung. Okey, bahagian yang kayak pendayung yang ketiga ialah bahagian blade. Okey, bahagian blade ni lah yang digunakan untuk menggerakkan dia semasa di air nanti. Saya akan menerangkan cara-cara untuk mengangkat kayak. Jadi untuk kalau kayak rekreasi jenis macam ni, kita boleh angkat berdua dengan dua orang lah. Seorang akan pegang di bahagian ujung dan seorang lagi di ujung yang lain. Jadi cara nak angkat dia tu kena bersilang. Contohnya kalau saya pegang di sebelah kanan ni, sebelah kanan kayak, kawan yang di depan sana dia akan pegang di sebelah kiri. Supaya dia berat dia seimbang lah. Jadi itu untuk cara mengangkat bagi kayak jenis rekreasi. Okey, baik, itu saja sebenarnya untuk mengangkat kayak. Jadi kayak macam ni ialah yang diberitahu oleh pegawai tadi tu, dia kata ini adalah sejenis si kayak laut lah. Jadi kayak laut ni kita dapat angkat dengan dua cara. Yang pertama, kita angkat tu dengan para tinggal kita lah. Yang kedua, atas bahu kita. Jadi itu sajalah cara untuk kita bawa kayak bagi jenis kayak kayak laut. Okay. Saya akan membentangkan untuk prosedur keluar dan masuk kayak. Jadi kayak ini untuk cara keluar masuk kayak secara seorang. Pertama sekali kita masukkan kaki bahagian kiri terlebih dahulu. Sementara pegang masukkan kaki di bahagian bawah, pegang di stem kayak, iaitu stem sini, bukan satu, lepas itu di bahagian belah kanan tekan di stem kayak dan baru masukkan bahagian pinggul, lepas itu baru masukkan kaki belah kanan. Jadi ini penting supaya dapat mengatakan keseimbangan kayak bagi kita tidak terjatuh. Okey, seterusnya kita akan buat prosedur untuk keluar daripada kayak. Jadi kita keluarkan awak semua lihat air dalam kayak adalah dalam kayak ni lah. Itulah ada air dalam kayak ni kan. Jadi macam mana kita masukkan air kayak dengan kita terbalikkan kayak itu. Okey, tapi kalau air dia sikit bolehlah terbalikkan sikit saja. Tapi kalau air yang banyak kita terbalikkan terus. Jadi itulah cara-cara untuk kita keluarkan air daripada kayak. Okey, yang pertama gerakan ke hadapan. Okey, kayak kita perlu mendayung ke hadapan. Okey, mula dari kanan. Ini adalah gerakan ke hadapan. Okey, gerakan ke belakang pula. Kayak ke belakang. Ini adalah gerakan ke belakang lah. Yang terakhir adalah berhenti. Berhenti kita perlu melawan arus gerakan. Kita perlu tahankan kayak ke air. Okey, ini adalah gerakan yang berhenti. Okey, itu saja. Adalah
bot yang terbalik, peluru dia nak datang di atas satu bot. Itu adalah teknik menyelamat X. Okay, boleh. Dah nampak. Dah, itu adalah X. Okey. Baik, ini gerak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah satu daripada aktiviti menyelamat. Yang mana kalau bila bot kita terbalik, kita mengumpulkan 2 orang untuk mengangkat bahagian depan dan bahagian belakang. Baik. Okay, pastikan air di dalam bot sudah ada baru boleh naik. So naik, bismillah. Okay, orang belakang naik dulu Okay. Okay, orang depan, yang belakang jaga. Okay, itu dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baiklah, pada hari ini saya Fatin Atakifah binti Kamarul Zaman daripada kelas PISLP PI 1619 bersama rakan sekelas saya iaitu Fatin Murshidah, Nik Yurin Syaza Amanina dan Jaslin Nur akan menjalankan aktiviti Kembara Hutan. Ayuh, jom sama-sama kita saksikan. Hari ini saya akan membuat aktiviti kembara. Jadi jom bersama saya kita akan menjelajah. Okey, kita dah sampai dah di kawasan hutan. Okey, jadi kita akan melakukan aktiviti pengembaraan. Okey, sebelum itu saya akan ingatkan kamu supaya sebelum kita mulakan pastikan pakai lengan panjang dan berseluar serta berkasut. Ini adalah untuk langkah keselamatan. Okey, jadi jom kita mengembara dan lihat ada apa di dalam hutan. Jom. Jadi sekarang ni kita akan pergi apa yang ada dulu di hutan. Kita tengok. Okey. Tengok. Okey, yang pertama kita akan tengok pokok gaharu. Okey, ini adalah pokok gaharu. Okey, pokok gaharu ini banyak tumbuh di kawasan tropika seperti Malaysia, Indonesia dan India. Jadi khasiat pokok gaharu ini dapat kita perhati sama ada dari kulit pokok gaharu atau teras gaharu atau bahagian dari pokok gaharu. Okey, tadi kita dah tengok pokok gaharu. Jadi kita tengok apa lagi tumbuhan yang ada di dalam hutan ini. Jom kita teruskan bersama-sama. Pokok rotai. Okey, jadi kita selalu dengar kan peribahasa menepuk onak dan durinya. Kita tahu duri rotai macam mana. Tapi bagaimana pula dengan onak? Okey, jadi ini adalah onak. Onak pokok rotai. Di mana ini boleh digunakan untuk membuat jerat. Jerat untuk apa? Jerat untuk menangkap ikan. Jadi kita akan lihat apa lagi yang ada di hutan ini. Tadi kita tengok tumbuhan tadi pokok rotan, pokok gaharu. Okey, apa lagi yang ada? Okey, kita akan lihat bersama saya. Jom. Okey, ini adalah pokok berban. Okey, pokok ini sejenis tumbuhan berumpun dengan batang seakan-akan pokok buluh. Okey, kita lihatnya. Okey, kamu semua suka makan tapai. Okey, ini adalah sejenis pokok yang boleh digunakan untuk membungkus tapai. Okey, pokok ini juga banyak khasiatnya. Antaranya adalah boleh merawat penawar bagi gigitan binatang berbisa. Wah, banyak sungguh pokok-pokok yang telah ditemui Fatin Murshidah, kan? Baiklah rakan-rakan, di dalam hutan, kita bukan sahaja akan menemui pokok-pokok dan tumbuhan. Malah, kita juga akan menemui haiwan ataupun kesan haiwan pada permukaan tanah. Misalnya seperti video yang ditunjukkan ialah kubang babi. Okey, kubang babi merupakan tempat untuk babi berkubang. Okey, jika kamu masuk hutan dan ternampak kawasan macam ni, kamu mestilah berhati-hati, terutama sekali orang Muslim, kerana jika permukaan itu masih lembap dan disentuh menggunakan tangan, maka ianya perlu disamak. Okey. Baiklah kawan-kawan, setelah selesai mengembara di hutan dan menghayati alam flora dan fauna, marilah kita sama-sama mencari makanan kerana masa pun sudah hampir masuk tengah hari. Jadi, jom kita cari sungai, cari makanan. Bila dah jumpa sungai, kita boleh menangkap ikan di dalam sungai sebagai sumber makanan. Jadi, mari sama-sama kita mencari buluh untuk membuat jorang ikan. Okey, dah jumpa buluh. Okey, pertama cara-cara untuk membuat jorang ikan, iaitu kena ada buluh, mata kail. Lepas tu kita ikat tali pada hujung buluh. Dan ikat ketat-ketat, dan mata kail diikat pada hujung tali dan letak serangga sebagai umpan untuk ikan makan. Jom kita memancing di sungai.
Semoga mendapat ikan. Selepas 10 minit kita memancing, akhirnya dapat juga ikan. Okey, jadi hasil tangkapan kita memancing. Alhamdulillah, dapat pun ikan. Apa tunggu lagi kawan-kawan? Jom kita masak. Okey, mari kita bakar ikan. Mula-mula, kita cuci dahulu ikan sehingga bersih menggunakan air yang bersih. Kemudian, kita gunakan asam jawa. Kita buat air asam jawa, kita lumurkan pada ikan untuk menghilangkan bau hanyir pada ikan. Kita campur sekali sedikit garam. Cuci hingga bau hanyir hilang. Okey, kemudian kita ambil daun kunyit untuk buat balutan pada ikan bakar. Kita potong juga pelepah kelapa untuk membuat sepit ikan bakar. Okey, kita buang daun-daun pelepah kelapa tadi, kita belah tengahnya dan jadilah seperti ini sepit. Okey, kemudian kita ambil daun pisang yang telah tua, kita ambil bahagian tengahnya untuk dijadikan pengikat. Okey, mari kita cari bahan kayu api. Okay, kita ambil daun-daun kering dan juga kayu bakar. Okey, ini adalah bahan-bahan membakar ikan: kunyit, garam dan juga ikan dan juga daun kunyit. Okey, mula-mula kita lumurkan kunyit pada ikan. Okay, kemudian kita letak garam secukup rasa. Kemudian kita gaulkan ikan dengan kunyit dan garam sehingga sebati. Okey, setelah sebati, kita balut ikan tersebut menggunakan daun kunyit supaya aromanya lebih wangi. Kita balut dengan kemas supaya tidak terbuka. Okey, setelah kita balut, kita masukkan ke dalam penyepit yang kita telah buat tadi menggunakan pelepah kelapa. Setelah itu, kita ikat menggunakan bahagian tengah daun pisang tua tadi dengan menggunakan simpulan buku sila. Setelah kita ikat, kita gali lubang untuk membakar kentang. Okey, kita akan bakar kentang bersama dengan ikan bakar sekaligus. Okey, kita tutup kentang dengan daun pisang. Kemudian kita timbus semula menggunakan tanah. Kita ketuk sikit, kasih dia tanahnya rata. Kemudian kita nyalakan api di atas kentang yang kita tanam tadi. Kemudian di sebelahnya adalah bara api untuk membakar ikan. Okey, kita bakar ikan di atas bara api. Okey, kita tunggu sehingga ikan masak. Okey. Setelah ikan masak, kita ambil dan kita masukkan ke dalam bekas. Ambil dengan berhati-hati kerana panas. Okey, kemudian kita gali semula lubang yang telah kita buat tadi untuk kita ambil hasil kentang. Inilah hasil kentang yang telah kita bakar. Kita letakkan di atas daun pisang. Okey, kita keluarkan ikan daripada sepit. Okey, kemudian kita belah kentang. Kemudian kita susun dengan kemas sebagai hiasan. Inilah hasilnya ikan bakar dan kentang bakar. Okay, mari kita rasa. Wah, sedapnya ikan bakar. Wah, kentang pun sedap. Alhamdulillah, selesai sudah aktiviti kembara hutan pada hari ini. Jumpa lagi di lain masa. Bye. Nawal Awatif binti Azizi dari kumpulan PISMP PI 1619. Saya bersama rakan-rakan sekelas saya yang lain iaitu Irina Aisyah binti Abdul Rahim, Khairunisa binti Cikno dan juga Nakibatul Iman binti Muhammad Razali akan melaksanakan satu aktiviti hari ini. Agak-agaknya aktiviti apa nampak tak apa aktiviti belakang saya ni? Inilah orang panggil abseiling. Jadi hari ini kami akan melaksanakan aktiviti abseiling. Tapi sebelum tu, biar saya kenalkan dulu secara serba sedikit apakah itu abseiling sebenarnya. Baiklah, abseiling ini berasal daripada perkataan Jerman abseilen iaitu to rope down. Okey, ianya merupakan proses untuk mengawal penurunan tali. Okey, dia digunakan banyak cara iaitu yang pertama memanjat batu iaitu rock climbing, ataupun mendaki gunung iaitu mountaineering, ataupun mendaki gua iaitu caving, dan memanjat lembah iaitu canyoneering. Okey, abseiling juga digunakan untuk turun ke tebing yang curam dengan cara berjalan ke bawah. Okey, jadi itu serba sedikit pengenalan tentang abseiling ni. Okey, jom kita saksikan macam mana cara melaksanakan aktiviti abseiling ni dari segi cara penurunan, apa peralatan yang digunakan dan sebagainya. Jom kita saksikan. Okey, nampak tak Irina pegang apa tu? Ada dua tali kan?
Okey, sebenarnya aktiviti abseiling ni sangat-sangat mengutamakan penggunaan tali. Okey, tali yang digunakan semasa penurunan dari tempat yang tinggi biasanya kita gunakan tali Carmantel. Okey, tali Carmantel ni dia banyak menggunakan tali jenis rendah iaitu regangan ataupun tali statik. Jadi ada dua tali dekat situ. Yang pertama tali statik dan yang kedua tali dinamik. Apa beza tali statik dengan tali dinamik ni? Okey, tali statik ni dia lebih keras. Maksudnya lebih keras dan dia tak elastik. Berbeza dengan tali dinamik, dia lebih elastik yang mana memudahkan pergerakan kita untuk turun ke bawah. Okey, kenapa ada dua tali? Okey, tali yang pertama tu adalah tali mainline. Mainline ni digunakan untuk turun ke bawah. Okey, tali yang digunakan untuk turun ke bawah. Dan tali yang kedua tu merupakan safety line, di mana tali tu diikat di pinggang peserta dengan simpulan tindih kasih. Untuk apa? Untuk mengelakkan sebarang kemalangan berlaku. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan beberapa peralatan yang digunakan semasa membuat abseiling. Yang pertama adalah harness. Ini adalah harness jenis half body yang mana ia digunakan untuk melilit di sekeliling pinggang hingga ke bawah tubuh pemanjat untuk tujuan keselamatan. Terdapat satu lagi jenis harness iaitu harness jenis full body. Yang kedua adalah glove. Kenapa kita memerlukan glove? Sebab geseran yang akan berlaku semasa kita turun. Geseran tersebut boleh membuatkan tangan kita menjadi melecet. Jadi disebabkan itulah kita memerlukan pakai glove semasa aktiviti abseiling. Seterusnya, yang pertama ini adalah carabiner. Ini juga untuk setting tali tersebut. Seterusnya ini adalah pulley dan yang terakhir adalah figure of 8. Seterusnya helmet. Jadi helmet ini juga dipakai oleh pemanjat untuk melindungi kepalanya. Tali yang digunakan semasa abseiling adalah tali Carmantel. Tali tersebut terdapat dua jenis iaitu tali statik dan tali dinamik. Tali yang digunakan pakai untuk abseiling adalah tali dinamik. Hal ini kerana tali dinamik bersifat elastik, jadi ia lebih sesuai untuk perjalanan turun abseiling. Kita boleh mengenjut-enjut tali tersebut. Manakala yang ini pula adalah tali statik. Tali ini tak sesuai digunakan untuk abseiling kerana ia lebih keras dan tidak bersifat elastik seperti tali dinamik yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai ikatan dan simpulan yang digunakan serta fungsinya ketika aktiviti abseiling. Yang pertama, ikatan tindih kasih. Simpul tindih kasih digunakan pada ikatan tali keselamatan yang dipasang pada bahagian dada. Simpulan ini tidak terjerut walaupun dikenakan regangan yang tinggi. Ini adalah video cara mengikat simpulan tindih kasih. Ini adalah cara membuat ikatan tindih kasih. Okay, pegang satu punca. Kemudian masuk bawah ni. Masuk semula. Keluar. Turun bawah. Dan tarik. Okay, jadi dia tak akan bergerak. Dia tak akan menjerut dan tak akan bergerak. Jadi dia akan inilah bantu kita kalau ada emergency masa nak turun. Yang kedua, ikatan belit lutut. Ikatan ini digunakan semasa aktiviti panjat memanjat seperti abseiling. Tujuan ikatan ini adalah untuk lucutkan tali dengan mudah selepas selesai aktiviti memanjat. Sebagai contoh, abseiling adalah aktiviti yang memerlukan kita untuk turun ke bawah daripada tempat yang tinggi. Kalau guna ikatan lucut ini, tali yang kita guna untuk turun itu boleh diraikan dari bawah sahaja, tak perlu naik ke atas semula. Dan akhir sekali, simpul manok. Sebelum hendak memulakan aktiviti abseiling, kita perlu membuat anchor yang kukuh untuk jatuhkan tali dari tempat yang tinggi. Oleh itu, kita perlu belajar buat simpul manok dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Khairul Nisa binti Cik Noh dari kelas PISMP PI 1619. Jadi untuk hari ini saya akan menunjukkan prosedur ataupun SOP untuk melaksanakan aktiviti abseiling. Jadi sekarang ni abseiling ni adalah satu aktiviti lasak yang mana bila kita nak lakukan abseiling tu tak bolehlah nak lakukan sesuka hati kita kan. Jadi dia ada prosedur, dia ada SOP dan kita kena laksanakan dengan cara yang betul untuk mengelakkan berlaku sebarang kemalangan dan untuk safety kita lah, untuk keselamatan kita. Jadi dia ada SOP tersendiri. Jadi jom kita tengok SOP bila kita nak
melakukan aktiviti abseiling ni. Bermula dengan SOP sebelum dulu. Okey, yang pertama sebelum kita nak memulakan abseiling ni, okey, yang pertama sekali kita perlu memastikan peralatan-peralatan untuk melakukan abseiling seperti mana yang dah diberitahu oleh Iman tadi. Okey, jadi kita perlu pastikan barang-barang tu tersusun dengan kemas dan pastikan semua peralatan lengkap dan mencukupi. Tak bolehlah nak laksanakan aktiviti abseiling tapi satu peralatan tak cukup. Jadi kalau kita tengok dalam video ni, harness ada, glove pun ada. Harness yang kita guna untuk pakai tu, glove pun ada. Seterusnya karabiner pun ada dalam video tu. Tu karabiner ada. Figure of 8 pun ada. Tu figure of 8 pun ada. Helmet pun ada dan tali pun ada. Tali kan mantel dinamik. Okey, jadi kalau tengok dalam video ni semua peralatan dah pun cukup. Okey, jadi seterusnya selepas kita dah pastikan peralatan cukup, maka bermulalah kita perlu memakai semua peralatan-peralatan tersebut. Okey, jadi ni yang pertama kita mulakan dengan pakai helmet. Tak kisahlah nak pakai mana-mana dulu, yang penting pakai semua. Okey, jadi mula-mula pakai helmet untuk keselamatan kita. Sekurang-kurangnya bila berlaku sebarang kemalangan, kita tak mengalami kecederaan yang teruk. Jadi helmet tu ataupun topi tu pun sebagai langkah untuk menjaga keselamatan kita. Okey, seterusnya pakai glove ataupun sarung tangan. Sarung tangan ni fungsinya bila kita pegang tali untuk turun tu, dia akan berlaku geseran antara tangan kita dengan tali. Jadi sekiranya tak memakai glove, tangan kita akan melecet sebab geseran kan. Jadi itulah fungsinya, peranan glove tu untuk mengelakkan daripada melecet tangan kita ni. Sebab nanti bila kita turun macam tu panas, jadi melecet dengan geseran tu. Okay, seterusnya pakai harness ni. Harness ni untuk support kita lah nanti untuk sambungkan tali karabiner dengan figure of 8 tu nanti. Okay, jadi pakai harness, pakai dengan kemas dan betul-betul lah kemaskan betul-betul. Tak boleh bagi longgar ataupun ada ruang-ruang kosong. Ruang tu yang pasti tak boleh pakai longgar lah, kena betul-betul kemas. Kemudian pasangkan karabiner pada harness tu. Macam tu. Sebab nanti kita nak sambungkan tali pada kita punya harness ni lah untuk turun tu. Okey, seterusnya pakai kasut. Tak boleh melaksanakan aktiviti lasak. Kebiasaannya memang kita kena pakai kasut bila melaksanakan aktiviti lasak ni. Okay, jadi selepas dah pakai semua peralatan-peralatan untuk melakukan abseiling, kita dah bersedialah untuk turun. Tapi sebelum turun tu, jom kita tengok apa yang perlu kita buat bila kita dah naik ke platform untuk turun tu. Yang pertama, sebagai seorang perempuan muslimah bertudung, perlu memasukkan tudung ke dalam baju sebagai langkah keselamatan lah, supaya tudung ni tak tersangkut mana-mana bahagian sewaktu kita turun. Membahayakan lah kalau biarkan tudung macam tu je, sewaktu kena masukkan ke dalam baju. Okey, lepas tu dekat atas ni kita ada dua tali. Okey, yang pertama main line dan yang kedua safety line, yang mana bila kita nak turun daripada tempat tinggi tu, daripada platform tu, main line tu yang kita guna untuk turun, dan safety line tu adalah untuk support kita punya badan lah, untuk mengelakkan kecederaan, kemalangan, untuk emergency. Yang kedua tu adalah safety line. Yang pertama ni main line. Okey, jadi sekarang ni kita nak sambungkan tali tu kepada harness supaya boleh turun lah nanti. Jadi untuk sambungkan tali tu kita perlu menggunakan figure of 8. Jadi sebelum sambung, kita perlu pastikan sama ada kita menggunakan tangan kanan ataupun kiri. Kalau macam saya ataupun macam yang dalam video ni menggunakan tangan kanan, jadi tali main line tu perlu diletakkan pada bahagian kanan badan lah.
Kalau kita menggunakan tangan kiri, letak pada bahagian kiri badan. Okey, jadi lepas tu Okey, jadi kita nak sambungkan tali tu. Yang pertama, menggunakan figure of 8 tu kan ada 2 lubang. Yang pertama, lubang yang besar. Yang kedua, lubang yang kecil tu. Jadi main line tu kita masukkan pada bahagian lubang yang besar, kemudian keluarkan dia pada bahagian lubang yang kecil. Macam dalam video tu kan. Okey, lepas tu tarik dan kemaskan dia karabiner tu. Macam tu. Karabiner tadi kita dah pasangkan pada harness. Okey, sekarang figure of 8 tu kita sambungkan pada karabiner tu. Okey, selepas dah pasang semua peralatan tu, dah bersedia nak turun, kita kena pastikan semua peralatan tu berfungsi dengan baik. Maksudnya tak ada kerosakan ataupun kecacatan. Macam tali, kena pastikan dululah tali tu takut-takut ada tali yang nak terputus ke apa. Itu apa yang perlu kita buat dengan main line. Jadi untuk safety line pula, safety line kita perlu membuat ikatan tindih kasih, di mana safety line ni dia berfungsi untuk menyokong badan kita ataupun untuk mengelakkan kita terjatuh sepanjang kita turun daripada tempat tinggi tu, sepanjang kita melakukan abseiling ni lah. Okay, jadi ambil safety line tu, tali tu, cari punca, pegang pada bahagian punca dan buat ikatan tindih kasih lah. Yang mana kita pun dah tahu macam mana ikatan tindih kasih seperti dalam video tu. Okey, buat ikatan, tarik, kemaskan dia punya simpulan tu. Okey, dan ikatan tindih kasih ni dia tak akan bergerak lah, dia akan stay je dekat kita punya pinggan tu dan dia tak akan terjeruk. Dia berfungsi untuk mengelakkan kita terjatuh je. Okey, jadi seterusnya peserta pun dah bersedia nak turun daripada platform. Sewaktu keluar dari platform, dekat atas lah, maksudnya masih dekat platform tu, peserta perlu melaporkan diri kepada pegawai bertugas. Melaporkan diri kepada pegawai bertugas dan memberi isyarat dengan menjerit on delay. Kemudian peserta perlu tunggu pegawai bertugas tu pun bagi arahan dah boleh turun. Bila petugas tu sebut on delay, maksudnya dah boleh turun lah tu, dah boleh keluar dari platform. Jadi bila dah dapat arahan daripada siapa? Daripada pegawai yang bertugas tu, waktu dekat atas tu, sebelum turun, waktu melaporkan diri, tangan mestilah dalam keadaan break. Sebab takut tiba-tiba terjatuh, macam kita tak bersedia lagi waktu tu kan. Okey, so waktu tangan kena dalam keadaan break. Okey, jadi lepas dah dapat arahan daripada pegawai, dah boleh turun dah, kita jerit on delay dan pegawai pun jerit on delay. Ni macam dalam video ni, melaporkan diri, kemudian on delay dan pegawai pun bagi arahan boleh turun dah on delay. Tangan pertamanya dalam kedudukan break, kemudian lepaskan perlahan-lahan. Bukan lepas tali, lepaskan daripada belakang tu. Macam dalam video tu, macam tu. Kalau nak hentikan dia, nak break, ke belakangkan tali tu. Sampailah peserta dah selamat sampai ke bawah. Selepas peserta dah sampai ke bawah, peserta perlu melaporkan diri kepada pegawai yang bertugas jugalah, perlu melaporkan diri. Laporkan jika berlaku sebarang kecederaan, sama ada kaki terseliuh ataupun pening ataupun apa-apa je. Laporkan yang dah selamat sampai dan apa-apa kecederaan. Kemudian ucapkan terima kasih kepada pegawai yang bertugas. Okey, jadi itu sahajalah sedikit sebanyak prosedur ataupun SOP melaksanakan aktiviti abseiling ni. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.